Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Jom guys, join program Lemak to Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak to Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak to Lean dan korang lihat sendiri hasil dia kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan September kita hanya ada 2 batch sahaja. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak to Lean. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang pula? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang insya-Allah boleh membantu korang untuk lulus temuduga tentera, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Kepada adik-adik sekalian, hari ini abang nak ajar adik-adik sekalian macam mana cara nak lulus temuduga ataupun pemilihan akhir untuk memasuki tentera. Sebab ramai yang DM, ramai yang duk tanya aku macam mana nak lulus, apa proses pemilihan akhir, apa soalan yang akan ditanya. Biasanya orang lain akan bagi tips. Okey, aku tak bagi tips dah. Aku ajar terus korang macam mana nak lulus temuduga akhir. Okey, biasanya untuk pemilihan akhir ni adalah untuk kemasukan prajurit muda ataupun rekrut. Okey, untuk dalam video ni aku akan terangkan berkenaan dengan TUDM lah. Aku tak pasti sama ada tentera darat ataupun Navy dia punya proses temuduga dia sama ke tak, tapi aku rasa lebih kurang je. So yang ini yang aku terangkan ni adalah untuk pemilihan akhir temuduga untuk memasuki latihan prajurit muda TUDM. Tapi sebelum tu adik-adik sekalian, okey, jangan tengok saja. Sila-silalah tekan butang subscribe yang dekat bawah ni yang color merah tu. Tolong tekan butang subscribe. Tak payah tanya sebab apa. Okey, tekan je. Pemilihan akhir prajurit muda, biasanya yang terpilih adalah yang berjaya pada pemilihan awal. Prajurit muda juga untuk pemilihan awal ni biasanya dia akan ada pemeriksaan fizikal, ujian kecergasan dan pemeriksaan dokumen sahaja. Okey, bila dah layak untuk pergi ke pemilihan akhir, biasanya adik-adik akan dapat surat panggilan untuk menyertai pemilihan akhir. Jadi lepas adik-adik dapat surat untuk pergi ke pemilihan akhir, pastikan baca betul-betul surat yang adik dapat. Tengok apa yang dia nak. Okey, proses temuduga dia macam mana. Pastikan jangan ada satu huruf pun yang tertinggal. Tapi tak apa, aku akan terangkan juga dalam video ni apa yang korang kena bawa secara asasnya lah, secara basic dia. Okey, berdasarkan surat contoh untuk panggilan untuk temuduga akhir ataupun pemilihan akhir prajurit muda ni, mula-mula pastikan tarikh, hari dan juga waktu untuk melapor. Jangan lambat dan make sure juga venue untuk pemilihan akhir tersebut. Tolong jangan lambat, datang awal. Kalau korang datang tepat pada waktunya, korang masih dikira lambat sebab pintu ditutup pada waktu bermulanya pemilihan akhir ini. Mula-mula sekali korang kena telefon dekat nombor telefon yang diberi untuk mengesahkan kehadiran korang. Sekiranya korang gagal mengesahkan kehadiran korang, okey, korang punya tawaran akan dibatalkan. Korang kena make sure korang bawa segala dokumen yang dinyatakan dekat dalam surat ni. Contohnya seperti sijil kelahiran, kad pengenalan, sijil berhenti sekolah, sijil SPM, sijil akademik dan
macam-macam lagi lah. Okey, korang boleh baca sendiri bila korang dapat nanti surat tawaran untuk pemilihan akhir itu. Make sure kalau disuruh buat 7 salinan, buatlah 8 ke 9 salinan. Buat spare. Sebab kita tak tahu, kalau kita buat cukup-cukup, sampai dekat sana nanti hilang 1 salinan lah apalah. Dan letak dalam folder cantik-cantik, bukan stapler bawa macam tu je. No. Okay, letak dalam folder, letak dalam hard folder ke, dalam file ke, make sure cantik-cantik dan susun. Ikutlah turutan sebagaimana yang dinyatakan dekat dalam surat ni, please. Proses pemilihan akhir ni dia terbagi kepada 6 bahagian, iaitu pemeriksaan dokumen, pemeriksaan perubatan dan pergigian, ujian kecergasan jasmani, IQ test dan bahasa Inggeris, temuduga kerjaya dan ujian simulasi ketenteraan. Pakaian semasa melapor seperti yang dinyatakan dekat dalam ni, korang kena pakai kemeja lengan panjang warna putih. Jangan nak mandai-mandai pakai color cream, color kuning-kuning tahi. Jangan. Kalau dia cakap color putih. Korang kena pakai juga seluar slack color hitam bertali pinggang. Jangan ada pakai seluar dockers, seluar kakis. Dia cakap seluar slack, maknanya seluar slack. Kena pakai tie color hitam juga. Jangan mandai-mandai pakai tie color biru, tie bapak, tie ex-boy, tie RMC. Dia cakap tie hitam. Dan kasut yang ada tumit berwarna hitam dan bertali. Stokin pun color hitam. Tolong jangan mandai-mandai pakai kasut sukan, pakai kasut dogmat, okey, dogcard, okey. Tolong. Dia cakap pakai kasut bertumit, bertali, color hitam. Kalau nak play safe, kau cari je kasut yang kulit tu, kasut biasanya askabi kerja, ataupun korang carilah, pergi dekat kedai ataupun cari dekat online, tanya je kasut potong color hitam. Itu memang kasut standard untuk anggota tentera. Pakaian dan peralatan, make sure juga korang bawa apa yang dinyatakan dekat dalam surat ni. Contohnya kena bawa kemeja lengan panjang warna putih, 3 helai baju, sepasang baju kebangsaan. Okey, semualah. Semua yang dinyatakan dekat dalam ni korang kena bawa. Sebab tu aku cakap bila korang dapat surat ni, tolong baca elok-elok, bacalah 8-10 kali. Jangan ada tertinggal satu huruf pun. Oh, ya, by the way, terlupa nak bagi tahu. Okey, insya-Allah pemilihan akhir ni akan berlangsung lebih kurang selama 7 hari, di mana korang akan diberikan penempatan. Biasanya untuk pemilihan akhir ni akan dijalankan dekat Kolej Tentera Udara Alostar. Jadi apa-apa yang barang-barang keperluan yang korang kena bawa, macam toiletries, apa semua tu, baju-baju yang dinyatakan dekat dalam surat tu, korang mesti bawa lah. Okey, dah besar panjang kan, tahulah apa nak bawa. Oh, kalau pergi holiday, tahu pula korang nak bawa apa. Make sure korang dah tinggal seminggu, bawa peralatan secukupnya, spender, stokin, bawa lah lebih. Memang tak ada masalah untuk korang hubungi talian telefon yang dinyatakan dekat dalam surat ni untuk korang tanya sendiri, perlu ke nak bawa baldi, dekat tempat tu ada sediakan mesin basuh ke, supaya korang boleh bawa. Orang kata jangan bawa yang macam nak pergi umrah lah. Bawa secukupnya. Kalau ada benda-benda yang korang nak spare lebih tu, lebih sikit-sikit je. Ini bukan nak pergi holiday, ini nak pergi temuduga akhir. Dan janganlah korang bawa benda yang pelik-pelik. Jangan bawa Walkman, jangan bawa, adakah orang pakai Walkman? Jangan bawa laptop, handphone tu normal lah, bawa lah. Ini bawa tab, bawa tu, bawa ni, kasut sukan bawa 8-5 pasang. Tentang kau ni runner, kau ni tu, kau ini, kau nak berlagak, bawa barang-barang mahal, barang-barang perhiasan, bawa Nintendo Switch, PS5 semua kau bawa. Jangan. Ini untuk pemilihan terakhir. Bawalah yang secukup seperti yang dinyatakan, apa yang diperlukan sahaja. Nanti kan kalau barang-barang berharga yang korang bawa tu hilang, dah kau report dekat mak bapak engkau, tu kau menyusahkan satu TUDM. Untuk proses pemilihan akhir tu, okey, yang aku bagi tahu tadi tu, untuk IQ test tu, biasalah korang akan dapat satu soalan yang berbentuk kertas. Okey, dia akan menguji IQ kau lah, nak tengok IQ kau ni zero ke, IQ kau ni bagus ke, boleh berfikir ke, tak boleh berfikir ke. Dan bahasa Inggeris ni biasanya, kalau zaman-zaman aku dulu lah, korang kena buat public speaking, very short punya speech,
korang kena bagi based on sama ada tajuk yang diberikan ataupun tajuk bebas. Untuk temuduga kerjaya, yang ni ramai tanya dekat aku ni, apakah soalan-soalan yang akan ditanya nanti semasa proses temuduga kerjaya? Biasanya soalan-soalan yang ditanya ni adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan bidang yang korang nak masuk, berkaitan dengan general service knowledge. Korang nak masuk TUDM, korang akan ditanya knowledge pasal TUDM dan bidang yang korang minat. Contohnya korang nak masuk rekrut ni sebab korang nak jadi technician. So kau kena ambil tahu TUDM punya technician ni apa kerja dia secara basic je lah. Orang tak expect kau tahu segala detail pun. Ataupun kau nak jadi staff admin, kau nak masuk cawang tadbir, kau kenalah bagi tahu sikit-sikit kerja dekat cawang tadbir ni sebagai seorang anggota admin ni apa yang dia kena buat. Ataupun kau minat nak jadi seorang air defender, kepakaran ataupun cawang kawal dan lapor, kau ceritalah sikit, ni kerja dia macam ni, macam ni, macam ni. Kena ambil tahu, kau kena buat research, kau kena cari dekat internet, sekarang kan dah ada internet. Ataupun kau cari orang-orang yang berpengalaman yang boleh ceritakan. Kalau nak aku terangkan sampai A to Z, kemungkinan aku akan mengenakan cas. Okay? Tapi untuk temuduga kerjaya ni, yang paling penting kau tahu benda-benda basic pasal TUDM. Secara umumnya, kau tahulah bila TUDM ditubuhkan, base pertama dia dekat mana, kapal terbang pertama dia. Kau cari benda tu ada je. Kau boleh cari dekat dalam magazine, dekat laman web TUDM sendiri pun ada siapa nama panglima, ada berapa orang panglima. Itulah yang dinamakan GSK ataupun General Service Knowledge. Yang ni kau kena prepare. Serius kau kena prepare. Kau kena hafal benda ni. Kalau kau tak boleh jawab, mungkin yang lain kau lepas. Tapi kalau temuduga kerjaya ni kau gagal, insya-Allah kau akan gagal. Sebab diorang nak tengok sejauh mana minat engkau di dalam TUDM. Yang ujian simulasi ketenteraan ni, yang ni aku tak sure. Sebab dalam temuduga nak menjadi pegawai kadet, nak menjadi pegawai, kita orang tak ada ujian simulasi ketenteraan. Ni maybe sama ada baru-baru ni ke ataupun benda ni dah apply lama dalam rekrut, aku tak pasti. Korang bolehlah tanya orang-orang yang pernah pergi temuduga akhir untuk pemilihan prajurit muda ni, tanya orang yang pernah masuk lah. Okey, aku tak pernah masuk temuduga rekrut. Aku hanya masuk temuduga menjadi pegawai kadet sahaja. Mungkin ujian simulasi ketenteraan ni korang kena pakai PS5, pakai yang apa benda spek tu. Mungkin kau kena main PUBG ke, mana tahu. Nama pun simulasi, simulation kan. We never know. Dan yang last sekali, segala borang-borang yang disertakan bersama surat panggilan pemilihan akhir ni korang kena lengkapkan, tulis cantik-cantik, jangan ada silap eja dan sebagainya. Kesimpulannya, temuduga akhir ni orang nak tengok sama ada engkau ni betul-betul layak untuk menjadi sebahagian daripada keluarga TUDM. Sama ada kau layak untuk menjadi anggota TUDM. Sebab dia akan pilih orang-orang yang berjaya, yang dapat high average, yang excel dalam pemilihan awal tadi yang korang masuk sebelum tu. Okey, jadi untuk pemilihan akhir ni, dia punya kriteria pemilihan dia akan jadi sangat ketat dan korang akan diuji semaksimumnya. Okey, untuk nak tengok sama ada korang betul-betul layak tak untuk menjadi anggota TUDM. Sebab itulah orang yang datang interview ni beribu-ribu, tapi last-last yang di shortlisted untuk lapor sebagai prajurit muda maybe dalam 100 lebih 80 orang. Macam tu sahaja. Jadi korang mungkin ingat korang bagus, tapi kau jangan pandang rendah orang lain. Orang lain mungkin lagi bagus daripada kau. Mungkin result SPM kau power, mungkin kau dapat 10-15 A, tapi kau lembik, tak boleh juga. Mungkin kau tak berapa nak pandai sangat, result cukup-cukup makan, tapi IQ kau bagus, kau boleh buat kerja, kau boleh patuh kepada arahan. Temuduga kerjaya bila ditanya soalan pasal TUDM, macam tu je kau jawab, itu pun boleh melayakkan kau juga. Semuanya adalah unexpected, bergantung kepada doa, tawakal dan usaha korang. Okey? Jadi jangan lupa untuk share video ni dekat orang-orang yang bakal memasuki temuduga, tak kisahlah pemilihan awal ke pemilihan akhir ke, supaya diorang boleh buat persediaan awal. Dan sila tuliskan komen, mungkin korang ada soalan lain yang korang nak tanya, bolehlah tanya. InsyaAllah kalau aku tahu, aku jawab. Kalau aku tak tahu, aku tak nak jawab.
Okey, dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video daripada channel YouTube Rais Hamid Aris TV yang selepas ini. InsyaAllah adik-adik yang berjaya ataupun merancang nak masuk TDM, kalau bukan tahun ni, tahun depan atau tahun seterusnya, aku ucapkan selamat berjaya. Ingat, dapatkan restu kedua ibu bapa kita. Okey, minta pertolongan, doa banyak-banyak dekat Allah dan make sure korang buat persediaan dari segi mental dan fizikal dan juga knowledge secukupnya. You are what you prepare. Kalau korang tak prepare, tak berjaya juga. Usaha dan tawakal kena seiring. Nampak? Okey? Sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Sesama sikit. Bye-bye. See ya.